Salam Jumaat bersama MHI 20 Mei. Sindrom Hunter, satu daripada penyakit jarang jumpa di dunia yang disebabkan faktor genetik. Kesannya, pesakit mengalami kerosakan organ, tisu serta merencatkan perkembangan fizikal dan mental. Ketahui cabaran sepasang ibu bapa ini bersama dua anak mereka yang menghidapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, kembali bersama dengan kami bersiaran secara penuh dengan ilmiah pada pagi ini untuk kami bawakan. Hari ini hari Jumaat 20 Mei 2022. Mudah aja, kalau 20 Mei bermaksud 19 Syawal 1443 Hijrah. Temankan kami berdua, nama saya Hanif Miswan dan saya Hazrina Kasim, dan terima kasih kerana setia bersama kami satu jam ini. InsyaAllah kami nak bawakan perkongsian yang kalau anda saksikan sebentar tadi, antara rangkuman perbincangan dan juga topik yang kita nak bawakan, di mana hari ini kita nak melihat sendirilah mungkin dari segi tinjauan kita bersama dengan rakan-rakan wartawan kita di Hanoi, Vietnam berkenaan dengan Sukan SEA ke-31, bagaimana mungkin keadaan atlet-atlet negara ketika ini dan juga adakah hampir kepada sasaran pingat emas seperti yang dijangkakan sebelum ini. Sasaran tu satu hal lah. Kan, saya rasa itu mungkin kita boleh dapat sebab ada lagi beberapa acara. Tapi mungkin ramai yang masih bersugul lah dengan kekalahan semalam. Kan kita tewas dalam misi mencari ibu segala pingat emas ni, iaitu bola sepak. Tapi apapun pencapaian ke peringkat separuh akhir itu pun dah membanggakan, dan ada satu lagi perlawanan lah untuk menentukan pingat gangsa nanti dalam acara bola sepak. Nanti kita akan bersama dengan rakan-rakan setugas kami yang berada khusus di Vietnam. Muka pun masing-masing ni kita akan tunjukkan memang bertugas 24 jam lah kalau di Masya ni. Itulah tu. Tapi semangat yang dibawakan tu penting. Ya? Walaupun penat bagaimana, tetap membawakan yang terbaik laporannya bagi peminat-peminat sukan di Malaysia. Selain itu juga kita nak bawakan perkongsian ini tentang satu topik kesihatan yang mana mungkin dalam kalangan kita, saya percaya saya sendiri pun kurang pernah mendengar tentang penyakit jarang jumpa ini yang dinamakan sebagai Sindrom Hunter atau mucopolysaccharidosis tahap 2 ini. Betul. Dan ini memang betul namanya dikategorikan dalam penyakit jarang jumpa. Ini bermaksud memang jarang sekali berada di Malaysia, dan dilaporkan 4,000 individu di Malaysia ada satu kes sahaja dalam setiap nisbah tersebutlah. Jadi kita akan bawakan, apatah lagi keluarga ini diuji dengan kedua-dua anaknya mempunyai sindrom yang sama. Jadi kita nak berkongsi berkenaan dengan ketabahan dalam membesarkan anak yang mempunyai sindrom Hunter ini. Okey, itu sebentar saja lagi. Tapi sekarang kita nak terus kepada perkembangan lah Sukan SEA di Vietnam. Kami di Kuala Lumpur, dua lagi rakan setugas. Kalau ini Hanif dan Hazrina. Kita ada Hazrin dan Hasnida Hanim. Oh, semua H lah. Wow, kan? Bergabung hari ini semua. Okey, kita tampilkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar kedua-duanya di Vietnam ketika ini? Kalau ikutkan nak tanya khabar tu masih lagi bertenaga lah. Alhamdulillah. Ya, betul. Hasrinda Hanim, kita dah dengarkan suara. Hazrin ni suara dia mahal sikit. Ya ke? Dia memang simpan buat laporan je Hazrin, ataupun kami di sini panggil dia Mike lah. Mike, mungkin boleh kongsikan sedikit secara rangkumannya analisa prestasi kontingen atlet Malaysia ni, Mike, setakat ini? Ya, Nik, sambutan raya di Hanoi ni cukup meriah, Nik. Kalau kita tengok kan. Okeylah, hari yang saya boleh katakan hari yang ke-12 Sukan SEA hari ini, 34 pingat emas kita kumpul setakat hari ini. Kurang 2 daripada yang disasarkan. Dijangka 2 pingat emas tu mampu dicapai hari ini. Nak tahu yang mana satu tu kita tak boleh nak cakap, kerana 9 pingat emas yang dipertandingkan untuk kontingen negara hari ini. Kalau tengok ada cycling road, ada shooting pimpinan dengan Suryani, lepas tu ada judo, lepas tu ada karate. InsyaAllah kita boleh capai hari ini juga. Jangan risau, Malaysia. InsyaAllah. Dan boleh kalau kita kongsikan, Hanim, berkenaan dengan keadaan ataupun atlet-atlet negara kita ketika ini. Hampir kepada penghujung acara sukan ataupun tamasya Sukan SEA ini. Bagaimana melihatkan semangat yang dibawakan oleh atlet-atlet negara kita ketika ini? Okey, kalau bercakap ni semangat atlet ni, ini pengalaman Hanim sendiri dah melihat beberapa atlet kita yang beraksi dalam kecederaan sebelum ni.
mereka tetap meneruskan perjuangan. Antara yang saya boleh kongsikanlah sebab ini yang berlaku di depan mata saya kan. Macam Al-Jufri Jamari, pesilat negara kita yang mengalami kecederaan dislocate di punya bahu. So dia beraksi dalam aksi semi-final tu dengan keadaan kecederaan dia yang memang kalau kita tengok sebenarnya memang satu kecederaan yang sangat serius. Dia mengalami 15 tear dia punya masa tapi dia still lagi dia compete. Lepas tu kita tengok juga dengan Arsyad 100 meter kita, dia ada hamstring waktu hit, dia lari juga untuk final. And then banyak lagi lah kata situasi di mana macam Azim for start untuk 100 meter. So kekecewaan, kegembiraan, kesedihan tu mewarnailah perjuangan atlet-atlet negara kita di kontingen Hanoi ni. Tetapi apa yang paling saya dapat rasakan yang walaupun mereka ada yang kecundang tetapi mereka telah memberikan aksi yang terbaik. Kerana setiap apa yang berlaku di Tamasya Sukan C ni kita tak nak predict. Kadang-kadang mungkin overconfident pun boleh berlaku juga dan kadang-kadang unexpected pun boleh bawa gol. Macam Sarah kan, dia tiba-tiba jadi bidang terjun, lompat ngalah, menang gol. Walhal dia datang sini untuk 4x100 je. Benda yang unexpected boleh berlaku. Jadi dekat sini keseluruhannya atlet-atlet negara kita telah memberikan yang terbaik. Tak kira apa saja dalam pusingan, mereka tetap memberikan yang terbaik demi membawa nama Malaysia. Ya, betul. Hazrin, okey, ini kan sepatutnya Tamasya 2021 tapi ditunda untuk dilangsungkan pada 2022. Bagaimana anda melihat kepada penganjuran? Sebab sebelum ini kita dah lihat Olimpik di Tokyo dan ini Tamasya Sukan C, penganjuran pasca era endemik ini, COVID-19 ni melanda, penganjuran di Vietnam ini okey ke tak? Bila bercakap tentang Vietnam selaku tuan rumah, ini kali kedua sebenarnya ni. Kali pertama pada 2003 kita mengambil rekod sejarah Vietnam. Kalau imbas pada 2003 dulu dengan sekarang, saya tak ada pada masa 2003 tu. Kalau mengimbas kepada ni, banyak yang berubah. Hanoi sudah berada pada satu tahap rakyat-rakyat dia sangat supportif, sangat mesra. Even saya sendiri merasakan dekat sini rasa selamat. Jalan mana-mana, jalan sorang-sorang kan, walaupun kita bukan dari sini kan. Memang ada batasan bahasa. Kan, tapi kita je lah pakai Google Translate, where is the toilet, kita sebut toilet pun tak faham. Betul. So tak apa kan. Tetapi mereka mesra, mereka cukup mesra dengan benda-benda macam ni. Dan bercakap tentang pandemik, pematuhan SOP mereka ialah kepadatan Vietnam ini yang mempunyai populasi hampir 100 juta ini. Mereka berada pada pematuhan yang cukup baik. Dengan setiap di mana-mana mereka berada, mereka pakai face mask, itu sudah wajib. Even saya tanya kat sendiri, saya ingatkan sampai sini tak nak pakai face mask. Ingat macam Europe, rupanya tak. So dia kata masih lagi pakai face mask, but only in public areas. Only public areas, maksudnya semua kena pakai lah. So mana-mana venue sampai, kita ada pemeriksaan bagasi hand sanitizer, jangan cakap. Saya boleh katakan selang 10 langkah ada hand sanitizer. Lepas tu diorang punya, orang kata apa, diorang punya pekerja petugas-petugas Tamasya pun cukup baik. Dia mengingat kita, walaupun kita duduk, kita yelah agak lemas kan dalam stadium. Kita buka sekejap je, sir. So kita pun cakap, sini terima kasih, come earn. Come earn. Itulah. Come earn. Betul lah kan, common lah. Okey, tapi alhamdulillah lah semua okey, tak ada apa-apa yang merisaukan di sini. Cukup selamat lah saya simpulkan. Alhamdulillah. Mungkin hari ini kalian berdua akan berada di mana untuk membuat liputan acara sukan pada hari ini? Okey, macam Anim hari ni Anim akan pergi ke acara angkat berat. Sebab kita ada acara group pagi tadi tapi sebabkan jauh, so kita orang tak boleh nak pergi venue yang jauh sebab dari segi kekangan masa untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat. So macam Mak dia akan pergi ke shooting and then dia akan pergi juga cover karate. So judo kita akan tengok dari segi keputusan di pusingan kelayakan. Biasanya kita akan sentiasa kata bersedialah sebab pagi banyakkannya adalah acara untuk qualifying and then kalau Malaysia dia masuk ke semi-final untuk penentuan gangsa ataupun emas, dan kami akan communicate lah on the road siapa yang akan pergi venue ni dan siapa akan pergi venue yang sana. Kata tenaga kerja ada dua, so kita kena alert in term of potensi sukan yang boleh meraih peminat supaya kita
lepas. Itu ya. Kalau boleh nak cover semua. Betul, faham. Tapi ada 2 orang je kan. Okey, tak apa pun. Selamat bertugas kepada kedua-duanya. Ini senior sifu-sifu saya lah dalam industri sukan ni. Selamat bertugas, jaga diri ya di Hanoi. Jaga kesihatan masing-masing. Saya tahu Anik mesti rindukan suasana kelang kabut kat sini. Betul. Dia dah meronta-ronta kat sini sebenarnya. Sebab dulu kami bersama di Singapura. Okey. Assalamualaikum, jaga diri ya. Okey, terima kasih Rina, terima kasih Adik. Thank you, Terima kasih. Thank you, Adik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, itu dia Hasnida Hanim, Hazrin, Hanif dan juga Hazrina. Quarter H. Cantik. Bukan triple hari ni. Biasa Gabungan. triple kan? Itulah. Dan pastinya saya sebelum kita nak beristirahat ni, saya ada satu soalan nak tanya. Apa ni? Sebab saya ni dalam keadaan orang kata belum breakfast lagi. Tak tanya Hanif. Hanif suka makan roti ke? Saya wajib kena ada roti ni. Samalah kita geng. Sama juga. Betul lah, sama-sama segak. Okey, kenapa awak tanya soalan ni? Sebab kita akan bawakan topik mengenai pelbagai jenis roti. Bukan hari ni. Tetapi Isnin depan. Okey, sajalah kita nak beritahu sedikit kan untuk anda terus mengikuti kami minggu hadapan pada hari Isnin berkenaan dengan roti dan juga gandum. Okey, selepas ini barulah kita ingin berbicara, kita nak bawakan sebuah keluarga yang akan berkongsi kisah cabaran mereka berkaitan dengan sindrom Hunter hanya di Malaysia hari ini. Seperti yang kita wawarkan sebentar tadi, kita nak bawakan pemerhatian penonton untuk mengikuti perbincangan berkenaan dengan cabaran menjaga anak sindrom Hunter ini. Ini dia dua ibu bapa bersama dengan anak mereka. Saya nak perkenalkan di hujung sana, kita ada Puan Ruby Ahmad. Ibu kepada Ahmad Adam Syarin dan juga Muhammad Arman Syarin bersama kita hari ini dan juga Cik Syarin Abdul Rahman, bapa kepada mereka. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, terima kasih sangat sebab sudi bersama kami. Kita faham ada cabarannya, tapi ini mungkin untuk manfaat semua kan. Tapi kita perkenalkanlah, ini Adam kan? Betul. Abangnya berusia 13 tahun. Betul. 13 tahun dan di sana adalah Armana. Dia yang paling seronok tau. Masuk TV. Betul. Berusia 9 tahun. Betul. Okey. Ini adalah sindrom Hunter. Betul. Kalau kita nak sebut nama yang tadi, Rena, kalau boleh sebut sekali lagi. Mucopolysaccharidosis. Okey. Hebat. Tahap kedua kan. Betul lah. Okey. Ni jarang jumpa ni. Kita nak berbicara pun kita bukan pakar, tapi bersama-sama kalau dikongsikan pengalamannya ketika mengetahui kedua-duanya mempunyai sindrom Hunter ni. Cik Syarin. Okey. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput kami sekeluarga untuk memberi berkongsi pengalaman dan berkongsi tentang penyakit jarang jumpa Hunter syndrome. Pada mulanya anak saya Ahmad Adam lahir, kita anggap dia sebagai anak yang normal. Okey. Dan dari segi fizikal kita tak nampak apa-apa ketidaknormalan dekat dia pada asalnya. Okey, sehinggalah cuma dia development atau dia punya pertuturan ada masalah lah. Maksudnya sampai ke tahun kedua dia masih belum dapat bertutur. Okey. Okey. Jadi kita cuma pada masa tu sebagai new parents kan. Jadi kita punya concern pada masa tu cumalah pada adakah Adam ni pengidap autism. Autism, betul. Itu sahaja semua orang akan fikir macam tu. Jadi pada tahun 2013 kita ambil keputusan untuk diagnose Ahmad Adam sama ada dia betul ke tak ada autism pada masa tu. Jadi pada masa tu selepas kita diagnose dan kita dapat pastikan dia memang ada autism lah pada masa tu. Jadi pada masa tu bila kita mendapat keputusan yang Adam tu pengidap autism, kita rasa macam okey, apa yang kita sangkakan sebelum ni betul. Okey. Tapi sangkaan kita tidak sampai ke situ. Pada tahun berikutnya, pada tahun 2014 kita diujilah. Maksudnya pada masa tu kita mendapat tahu daripada satu rawatan yang kita pergi ke satu hospital kerajaan pada masa tu, dan dia menasihati kita untuk melihat dengan lebih detail lagi apa masalah sebenarnya dengan anak kita. Jadi dari situ kita baru dapat tahu yang Adam ni
bukanlah setakat ada autism. Dan daripada situ juga, pada hari itu juga kita tahu penyakit jarang jumpa Hunter syndrome. Dan selepas Adam berusia 5 tahun, baru dapat mengenal pastinya Adam mempunyai sindrom Hunter. Sebagai ibu, pastinya ini satu perkara yang sukarlah untuk diterima, apatah lagi kedua-dua anaknya kan. Mungkin Puan Ruby sendirilah, bila dah dikabarkan oleh doktor yang anak didiagnos dengan sindrom Hunter ini, perkara pertama terlintas pada fikiran Puan Ruby. Seperti apa yang di-share oleh husband saya tadi kan, mula-mula kita lebih kurang macam self-diagnose. Zaman sekarang semua teknologi kan. So saya dapat baca pasal penyakit Hunter syndrome ini di internet, di mulai Google. So mula-mula saya ingat lagi lah, if saya recall balik, saya Google dan saya nampak gambar kanak-kanak penyakit ini sebab dia orang ada features yang sama. So first thing saya kata, samalah muka anak-anak ni. And until lah saya baca kepada dia punya side effect dia. Pertama sekali, yang benda yang saya rasa sampai sekarang saya trauma, pertama sekali adalah no cure. Dia tidak ada tak ada rawatan, tak ada cure lah untuk penyakit ni. Dan kedua ialah budak-budak ni tak akan menjejaki adulthood, zaman dewasa lah. So as a parent, yang kita time tu muda, and saya ada anak yang pertama dan anak yang kedua pun at that time pun, bila kita dah tahu tu, kita dah tahulah CP-CP dia macam tu. So saya memang at that time saya rasa memang saya dah give up hope. And then hari tu juga saya rasa macam hidup kita betul-betul berubah. So macam saya nak kata kita cool, boleh terima benda tu, tidak. Memang masa untuk nak betul-betul redha. I would say about 6 bulan. Betul-betul masa 6 bulan. Ya, sangat susah nak kita terima because every parents, kita nak anak kita normal. Benda tu adalah satu perkara yang sangat normal kepada semua parent. You kahwin, you dapat anak, and then anak you akan besar. Tapi untuk kes saya bukan satu, tetapi dua. Yang lebih sedihnya, dalam kes anak saya bila dia first diagnose dekat hospital yang Sungai Buloh tu kan. Doktor tu tanya yang pertama sekali, adik dia muka sama ke? Time tu saya masih denial lagi. Saya masih kata okey, tak apa. Doktor ni apa dia tahu? Sebab time tu saya tak tahu langsung pasal penyakit ni. Kita tak pernah dengar. If kita orang lebih kurang beritahu macam penyakit Down syndrome is a very common penyakit. Semua orang tahu. Tapi bila dia tanya penyakit macam tu, saya memang try to very resistant. Kata tak mungkinlah anak saya, tak mungkinlah anak saya. And bila dia bagi tahu anak saya yang kedua pun macam tu, saya memang orang kata give up hope jugalah. Mana parents yang boleh dengar benda-benda macam ni kan? Mereka didiagnosis dalam jangka masa yang sama? Lebih kurang jangka masa yang sama. Lebih kurang. Ada satu perkabaran untuk kedua-dua. Kerana anak ni adalah anugerah kan? Betul. Ujian dalam membesarkan. Dan ini hanya kalian je yang boleh mengetahui. Siapa sangka kan? Betul. Apa sebenarnya untuk pemahaman semua yang dialami oleh kedua-dua anak ini? Bagaimana rutin mereka? Apa perbezaannya daripada yang lain, kalau boleh dikongsikan? Sebab macam sekarang ni nampak tak selesa ni, macam mana keadaannya? Kalau nak bagi penjelasan mungkin terlalu kompleks untuk saya untuk nak explain terlalu details. Tapi saya boleh singkatkan di mana penjagaan untuk dia seolah-olah kita macam menjaga seorang baby, tapi dalam period jangka masa yang panjang. Sebagaimana pengurusan bilik air, untuk bagi makan, kita sampai sekarang pun masih kita buat benda tu, uruskan benda tu sampai sekarang. Jadi itu bukan setakat itu saja, maksudnya dan disebabkan dia pun fizikal dia pun tak sempurna. Jadi pergerakan dia pun kita still kena membantulah. Jadi orang kata memang sentiasa kena dalam penjagaan pantau. Cik Sharin dan juga Puan Ruby, kedua-duanya bekerja atau bagaimana? Ya, betul. So, jadi waktu bekerja, bagaimana keadaan siapa yang menjaga adik Adam dan juga Arman ni sendiri? Terima kasih. Sebelum pandemik memang kita hantar ke Taska, tapi lepas mereka dah berumur 12 tahun macam ni, kita pun choose untuk mengadakan pengasuh yang jaga mereka di rumah. Sebab satu fakta mengenai anak-anak syurga ni lah kan, tak semua orang boleh jaga. Setuju? Tak semua orang boleh jaga. And saya sebagai parents, kita kalau ada baby 1 to
years kita boleh jaga lagi lah. Tapi bila kita dah 13 tahun menjaga benda yang sama, ulang dan ulang dan ulang benda yang sama, walaupun kita ada pengasuh ke, tak ada pengasuh ke, balik tu still kita tak akan punch out lah tanggungjawab kita sebagai seorang parents. So memang penat lah sebenarnya. Tapi orang kata masing-masing dalam dunia ni ada cabaran kita lah kan. Betul. Untuk pendapat ini saya, jalannya. untuk pendapat saya ini bahagian kita. Ini bahagian kita. Kita tak tengok dia sebagai OKU atau semua. Kita tengok dia sebagai perbezaan. Dan perbezaan anak dan anugerah. Dia hanya berbeza daripada yang lain sahaja. Jadi dengan perbezaan tu kita kena tahu macam mana untuk menguruskan dia. Setuju. Cik Syarin, Puan Ruby, Adam dan juga Arman sangat behave lah. Saya sangat Alhamdulillah suka kedua-duanya. Kalau nak minum air boleh minum air. Sebab kita nak bersama dengan Profesor Dr. Tong Miao Kiong, pakar kanak-kanak daripada Genetik Klinikal bersama kita secara panggilan video. Prof, kalau boleh dengarkan kami, mungkin tadi ada perkongsian yang dibawa oleh kedua ibu bapa ni bersama dengan Adam dan juga Arman. Prof juga ada artikel berkaitan dengan genetik sindrom Hunter ni. Mungkin pemahamannya Prof, secara ringkas, apa sebenarnya sindrom Hunter ni, Prof? Prof, kita tak berapa dengar. Kalau boleh onkan mic tu, Prof. Ya. Okey, boleh. Prof, boleh teruskan. Silakan. Teruskan, ya? Okey. So, seperti Cik Syarif cakap tu, MPS tahap 2 ni ataupun sindrom Hunter ni jarang jumpa lah. Ya, mungkin dalam kadar dalam 100,000 anak tu yang dilahirkan. Masalah dia adalah berkenaan genetik, iaitu kekurangan enzim yang penting dalam badan kita untuk mengurangkan kesakitan penyakit tersebut. Iaitu bila dia dikesan tu selalunya lambat sebab dia penyakit gejala tu dia slow, dia progresif. So selalunya contohnya macam sendi badan dan muka dia. So semua tu berlaku secara slow ataupun perlahan. So ramai termasuk doktor pun kadang-kadang tak perasan dia ada sindrom Hunter. Cuma bila dah lambat, mungkin dah setahun, 2 tahun, barulah terasa mereka muka mungkin tebal sikit, ataupun mungkin bengkak, ataupun sendi dia keras, ataupun dia ada masalah pendengaran, masalah pembelajaran dan sebagainya. Baik, doktor, kami juga difahamkan bahawa sindrom Hunter ini lebih terjadi kepada anak-anak ataupun kanak-kanak lelaki. Mungkin doktor boleh kupaskan daripada sudut ini, doktor. Silakan. Okey. So, bagi orang yang faham genetik ni, kita manusia ni memang ada kromosom X dengan Y. So, genetik tu adalah kedudukannya pada kromosom X. Dalam bahasa Inggeris tu dia kata X-linked lah, atau berkait dengan kromosom X, iaitu dibawakan oleh selalunya oleh perempuan, wanita. Tetapi sebab lelaki tu cuma satu X sahaja, yang lain tu XY kan. So kalau genetik pada kromosom X tu tidak berfungsi dengan elok, maka dia akan dapat penyakit sindrom Hunter. Untuk pembawa wanita pula, contohnya ibu seseorang sakit, dia mungkin tiada simptom ataupun tanda penyakit langsung sebab wanita tu dia ada 2 X kan. Walaupun satu X tu tidak berfungsi, dia ada satu lagi X tu yang berfungsi dengan baik, maka tiada ciri pada ibu ataupun wanita. Tetapi ada juga wanita yang kurang nasib baik, walaupun dia ada satu X yang normal, ada juga wanita yang ada ciri penyakit tersebut. So itu maksud dia berkait dengan kromosom X. Baik, itu sikit penjelasan dari sudut saintifiknya. Prof, juga kita nak dengarkan daripada kedua ibu bapa ini, sekarang ini apa yang perlu dilakukan dari sudut rawatan ataupun penjagaannya? Masih lagi perlu refer kepada pakar atau bagaimana, Adam dan Arman?
Betul. Kita perlu sebab dia menjalani rawatan mingguan, dinamakan sebagai enzyme replacement therapy. Jadi kita setiap minggu kita akan ke Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk mendapatkan rawatan tu. Setiap minggu. Setiap minggu. Wow. Satu cabaran yang sangat besar sebenarnya. Prof, kalau boleh Prof kongsikan, tadi Puan Ruby ada menyentuh tentang bahawa penyakit ini tidak ada penawarnya, tetapi pasti ada rawatan untuk melambatkan. Bagaimana mungkin pandangan daripada Prof sendiri? So penyakit ini dulu kita memang tak ada rawatan, tapi sekarang ni kita ada dua option. Option yang selalu yang dipilih adalah dengan cara terapi penggantian enzim. Seperti yang saya katakan tadi, sebab penyakit genetik itu mengurangkan penghasilan enzimnya dalam badan kita tu, maka rawatan dia adalah dengan memasukkan enzim yang kurang tu pada tubuh badan pesakit tu melalui injection setiap minggu lah. Ini dapat menggantikan enzim yang tak cukup dalam badan dia. So we call this enzyme replacement therapy. Satu option lagi untuk anak-anak kalau dikesan pada peringkat awal adalah pemindahan sumsum tulang. Cara rawatan ini pun boleh dipakai, tetapi ada kesan-kesan juga sampingan akibat pemindahan sumsum tulang itulah rawatan. Okey, baik. Dan saya percaya dalam situasi ini, apa yang lebih penting adalah semangat untuk kuatkan emosi ibu bapa penjaga itu sendiri. Dan kita difahamkan juga di Malaysia ini ada Persatuan Penyakit Leukemia Malaysia yang turut memberi sokongan emosi kepada keluarga dan juga pesakit. Kita saksikan bingkisan ini. Penyakit jarang jumpa adalah sebarang penyakit yang dihidapi oleh sebilangan kecil populasi umum. Sehingga kini lebih 6,000 penyakit jarang jumpa dikesan di dunia. Manakala di Malaysia, 5 jenis penyakit yang paling banyak dihidapi ialah sindrom Marfan, sindrom Prader-Willi, penyakit tulang rapuh, sindrom Melas dan mucopolysaccharidosis jenis 2. Daripada 5 penyakit ini, sejumlah 264 individu menghidapinya, namun tidak semua mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Rachel Sue, 32 tahun, pengidap penyakit sindrom Morquio yang memberi kesan kepada tulang, organ dan keupayaan fizikalnya. Berasal dari Selangor, dia berkhidmat sebagai Bendahari Persatuan Penyakit Lisosoma Malaysia MLDA sejak 2020. MLDA ditubuhkan pada Mei 2011 yang bertujuan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai penyakit jarang jumpa. Kita ada seramai 122 ahli. Dan setakat ni MLDA sudah mewujudkan ada bantuan bulanan kepada golongan B40. Ini pesakit B40. Subsidi tahunan sebanyak 1,500 setahun. Ujian DNA percuma kepada mereka yang baru mengandung. Jadi mereka nak mengetahui sama ada anak kandungan ada penyakit sama seperti anak mereka yang sebelum ini. Dan ada pinjaman perubatan sebab ada banyak mesin yang mahal kan. Dan selepas anak itu tidak pakai lagi, mesin itu akan disewakan kepada pesakit lain ataupun diberi kepada pesakit lain seperti kerusi roda. Dan kos rawatan yang tinggi. Kalau pesakit memerlukan pembedahan ataupun kos susulan di luar negara, pihak MLDA akan mengongsi kos tersebut. Juga sebagai sokongan moral kepada ibu bapa yang baru mendapat anak LSD nanti. Untuk bayi yang baru lahir dan dapat harapan MLDA ialah selalu kita percaya yang bayi yang baru lahir dapat rawatan serta merta, mereka dapat penyakit mereka akan lebih terkawal, ya. Jadi banyak sakit yang akan datang akan dikurangkan. Kewujudan organisasi yang menyalurkan bantuan dan sokongan ini sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban kelompok kecil yang menghadapi penyakit jarang jumpa.
dia antara watak penting kita dalam bingkisan tadi adalah kedua-dua ini. Adam dan juga Arman. Arman tak sabar dah ni sebenarnya. Dia tahan diri je kan. Kabarnya ni lebih sopan santun lah. Sebab adik kalau ada abang memang begitulah kan. Sebab kita melihat bagaimana cara kedua ibu bapanya lah, Cik Syarin dan juga Puan Ruby membesarkan. Saya pun melihat ibarat membesarkan jelah anak-anak kan, kanak-kanak lagi kan. Tapi hanya kalian je yang tahu ni. Apa yang boleh dikongsikan ataupun antara hikmah yang boleh dibawakan jugalah dengan diberikan ujian sebegini, Cik Syarin? Pertama kali saya rasa bila mendapat dugaan macam ni, dia sebagai satu ujian daripada Allah kepada kita untuk sebab anak-anak ni sebagai amanah, kan? Jadi macam saya cakap tadi, dia hanyalah penerimaan pada awalnya mungkin sukar, tapi berkat daripada support, sokongan daripada keluarga, kawan-kawan dan siapa-siapa saja yang rapat dengan kita, dia menguatkan semangat kita balik untuk meneruskan perjalanan ni, journey ini bersama-sama dengan kita semua. Okey. Jadi pada saya dia macam satu ujian. Kesabaran itu kesabaran kita tak boleh, itu sudah semestinya sentiasa perlu ada kesabaran, dan kadang-kadang kesabaran tu kena melebihi daripada apa yang kita fikirkan. Sebab ujian ni kadang-kadang dia datang hari ni, sebab dalam penjagaan dia macam kita tak boleh nak jangka apa yang akan berlaku. Okey. Jadi pada saya penjagaan harian tu lebih kepada menguji sangat kesabaran kita bila kita dalam penat bekerja ataupun dengan apa ni, dengan kita diuji dengan macam ni. Tapi pada saya semua tu adalah ujian dan kita kena hadapinya dengan tabah. Dan sebelum kita nak tanya kepada Prof sedikitlah daripada Puan Ruby sebagai seorang ibu kan, kadang-kadang kekuatan itu juga boleh melemahkan seorang ibu melihatkan anak-anak di depan mata sendiri. Apa yang menjadi tunggak kekuatan Puan Ruby sendiri selain daripada suami yang berada di sisi? Saya rasa rezeki kadang-kadang bukan dalam bentuk wang ringgit. Tapi rezeki saya adalah saya ada dikelilingi dengan keluarga yang sangat suportif. Daripada hari yang saya dapat tahu diagnos, sebelum tu sampailah ke sekarang, keluarga saya, rakan-rakan sekerja saya dan orang yang sentiasa memudahkan kerja saya. Dan kerja-kerja kami lah nak menguruskan anak-anak ni. Sometimes bila-bila dalam sepanjang proses 8 tahun lah kita tahu yang anak kita sakit, ada hari yang kita rasa betul-betul sangat down. Kita rasa sangat-sangat macam demoralized. So kalau saya nak bagi tahulah satu benda yang kalau kita rasa macam kita seorang dia dapat ujian yang paling besar sekali. Kita rasa macam kenapalah Allah uji saya macam ni, kenapalah it's not fair macam tu. So kita pergilah hospital dan kita tengok banyak lagi parents yang ada masalah macam ni. Banyak lagi masalah yang lebih teruk daripada ni. Dan kita cakap kat sana, okey, bersyukur Alhamdulillah. Anak-anak ni ada parents seperti kita yang boleh jaga mereka. Yang ada orang kata boleh memberi rezeki. Ada orang yang sekeliling mereka. And saya juga nak bagi tahu yang profesor yang kita jumpa, Profesor Tong, adalah satu profesor yang memang daripada hari yang kita kenal dia sampailah ke sekarang memberi support. Dia juga menjadi orang yang setiap kali saya jumpa dia, saya rasa sangat orang kata bersyukurlah ada profesor yang sangat-sangat prihatin. Okey, walaupun saya tahu dia banyak patient lain. And cuma saya nak share lah masa saya first dapat tahu penyakit ni, saya dan husband pergi jumpa dia di hospital UMSC lah masa tu. And saya duduk di dalam bilik itu dan saya nangis lah bila saya dapat tahu. Dan profesor tu cakap, Puan, saya akan cari ibu yang boleh bantu dan guide Puan macam mana Puan nak go through proses ni. Dan sampai sekarang dia masih dan nurse-nurse dan doktor mencari cara untuk membantu anak-anak kita. Betul. Tu memang terima kasihlah Prof. Betul. Dah alang-alang Prof pun masih dengan kita. Prof, sedikit nasihat yang mungkin boleh dikongsikan bukan sahaja kepada keluarga ni sebab saya percaya dah banyak sekali berkongsi, tapi kepada mereka yang menonton untuk menghadapi sindrom hunter ni. Prof, silakan. Saya pun rasa terharu sikit dengan
katakan Ruby tu. Saya tak okey. So pesanan yang penting tu kita kena harus sabar, tapi jangan panik, jangan hilang semangat. Yang penting tu kena cari doktor yang faham mengenai penyakit. Kalau doktor tu tak faham pun tanya, sebab bukannya semua doktor-doktor biasa yang tahu, sebab penyakit jarang jumpa ni memang susah. Ramai doktor dan pakar-pakar pun kadang-kadang bermasalah untuk buat diagnosis yang tepat. Itu sebab kita selalu cadangkan pada kerajaan supaya adakan banyak lagi pakar-pakar dalam bidang genetik dan juga kaunselor genetik dan juga bantuan bajet untuk rawatan penyakit ni. Sebab dengan ada bantuan kerajaan, maka ramai lagi pasien yang akan diagnose dengan awal dan dapat rawatan. So selalu itu mesej saya lah, supaya janganlah ada yang tertinggal, yang terpencil, terpinggir. Betul. Semangat tu kita mesti teruskan. Don't give up hope. Sebab anak-anak kita tu semuanya macam paling penting sekali dalam hidup kita. Tak kira siapa, bangsa ke apa. Baik. Itu yang Setuju, penting. Doktor. Prof. Baik, terima kasih Prof atas perkongsian dan kata-kata semangatlah untuk semua ibu bapa yang melalui pelbagai cabaran untuk menjaga anak-anak istimewa ini. Betul. Terima kasih juga kepada tamu kami. Nampak manja ya. Agak lepas ni boleh balik kan. Terima kasih Ajar. Terima kasih Ahmad. Terima kasih Pak Ruby. Terima kasih beri ruang pada kami. Terima kasih. Kita nak berehat seketika. Harapkan perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Tapi selepas ini banyak lagi perkongsian menarik. Terus kekal dengan kami hanya di Malaysia Hari Ini. Hari ini dah pun 19 Syawal, pastinya masih lagi dalam suasana meraihkan Aidilfitri ini. Dan hari ini kita nak menyentuh tentang bulan Syawal, bulan pembuktian takwa. Untuk itu secara atas talian kita bersama dengan Ustaz Iqbal Zain, penceramah dan Wakil Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sihat walafiat. Baik Ustaz, selamat Hari Raya ya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Maaf zahir batin. Kita nak terus cerita tentang bulan Syawal ni yang dianggap sebagai bulan pembuktian takwa. Tapi sebelum tu, dalam suasana kita meraihkan Aidilfitri sebagai satu tanda kemenangan seluruh umat Islam ini Ustaz, bagaimana mungkin boleh kita kongsikan tentang keistimewaan bulan Syawal itu sendiri? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati, yang dikasihi dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, kita telah sampai ke dalam bulan Syawal yang penuh dengan kesucian, di mana pada bulan ini ianya membuka buku baru, lembaran baru dalam kehidupan kita dengan saling memaafkan antara satu sama lain, melepas pandang kesilapan yang lalu. Bulan yang mana kita saling menghubungkan silaturahim dan juga sebagai bulan pembuktian takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa bulan Syawal dikatakan bulan pembuktian takwa kita kepada Allah? Kerana pada bulan ini kita melihat pada nilai keimanan kita. Sama ada kita terus konsisten dan istiqamah ataupun tidak dengan amalan-amalan yang kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan. Ini bertujuan untuk kita meraih ketakwaan yang berpanjangan sehingga kita tinggalkan dunia ini keadaan ternyala cahaya takwa dalam jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. InsyaAllah. Dan pastinya bila menyentuh tentang amalan-amalan yang patut kita pertingkatkan Ustaz di bulan Syawal ini, apakah perkongsian yang boleh Ustaz berikan kepada penonton? Baik, di bulan Ramadan kita banyak sekali melakukan ibadah-ibadah seperti solat tarawih, solat jemaah, serta amal jariah seperti sedekah dan infak. Seharusnya semua amalan yang kita kerjakan pada bulan Ramadan kita tingkatkan lagi di bulan Syawal. Amalan sedekah dan infak ini kalau boleh jangan kita pernah berhenti dan jangan kita ataupun jemu untuk melakukannya, kerana ianya convertkan harta kita menjadi sesuatu harta kita yang hakiki dalam bank akhirat kita yang kita lebih memerlukannya. Dan amalan ini dapat membantu kita di akhirat, di alam kubur, alam barzakh, yang menjadi pahala yang sentiasa mengalir buat kita. Bukan itu sahaja, pembuktian amalan sedekah ini Allah Ta'ala tunjuk nikmatnya atas dunia lagi dengan rezeki kita diberkati, ditambahkan, hidup kita tenang, sentosa, bebas daripada segala cengkaman dan bermacam-macam lagi ujian daripada Allah SWT, kerana dalam hadis mengatakan sedekah itu ada penolak musibah dan bala.
Saya suka bila Ustaz kaitkan dengan amalan sedekah ini, dan bagaimana mungkin kalau kita lihat dalam banyak-banyak amalan sedekah ini antara yang memberi manfaat secara berterusan Ustaz kepada kita dan penerimanya. Baik, menyedari hakikat amalan sedekah memberi manfaat yang berterusan kepada kita, maka Pertubuhan Mihrab memudahkan masyarakat Islam menunaikan tanggungjawab membina aset Islam melalui kempen membina aset Islam di mana kita boleh berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz. Atas dasar itu, Pertubuhan Mihrab merasakan berkepentingan untuk merancang satu tindakan yang konsisten untuk menjamin kelangsungan Islam pada masa hadapan dari pelbagai sudut. Kenapa kami memilih masjid dan institusi tahfiz? Ia adalah kerana kami yakin itulah legasi yang akan membantu kita pada masa akan datang. Sedangkan persediaan itu perlu dilakukan sekarang bagi menghadapi zaman fitnah yang makin memuncak dengan melahirkan lebih ramai mukmin yang mempunyai jati diri Islam yang teguh dan ulama yang berkaliber yang dapat memimpin umat Islam. Maka kerana hajat ini, saya ingin memohon orang ramai agar menyumbang kepada dana pembinaan ini agar kita dapat menjayakan pembangunan aset Islam. Okey. Ustaz, mungkin boleh sentuh sikitlah tentang kaedah sedekah yang membawa hasil yang berterusan ini. Lebih-lebih lagi ianya dilakukan pada bulan Syawal yang mulia ni Ustaz. Silakan. Baik, saya nak kongsikan satu pembinaan masjid iaitu Masjid Nurul Islamiyah Sungai Coh di Rawang. Sungai ini adalah sebuah masjid yang sudah sangat uzur dan ia menjadi persinggahan jemaah yang melalui kawasan tersebut dan juga menjadi tempat bergantung komuniti setempat untuk berkumpul bagi sebarang majlis dan aktiviti. Dan tempat persaudaraan Muslim dan komuniti terus terpelihara dengan rahmatnya. Namun masjid ini memerlukan dana bagi membina semula masjid agar dapat mengelakkan kos bulanan yang tinggi akibat masalah baik pulih yang berterusan kerana sudah sangat uzur yang tidak henti-henti. Tambahan penduduk juga mendesak agar masjid ini dibesarkan lagi agar dapat dimuatkan lebih ramai jemaah dalam masjid, baru nanti dalam satu-satu masa lebih selesa suatu masjid, lebih mudah untuk kita berdakwah mengenalkan Islam melalui perantaraan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey, baik Ustaz, bila menyentuh tentang sedekah ini, mungkin berapakah jumlah yang diperlukan bagi melengkapkan kempen membangun aset-aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini, dan bagaimana pula cara penonton untuk menyumbang bagi mendapatkan orang kata kempen ini? Baik, kempen ini menyasarkan sebanyak 12 juta ringgit. 12 juta ringgit kutipan, dan saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang telah menyumbang. Dan Pertubuhan Mihrab telah membuat serahan kutip sebanyak RM100,000 kepada pihak Masjid Nurul Islamiyah Sungai Coh Rawang sebagai hasil impak orang ramai. Dan untuk melengkapkan kempen membangun aset-aset Islam kali ini, Pertubuhan Mihrab masih memerlukan sebanyak RM8,985,000 untuk melengkapkan tabung dana ini. Dan cara untuk berinfak kita boleh lihat di kaca TV dan kita boleh ambil gambar dan ataupun kita snapshot ataupun boleh membuat sumbangan secara online dengan melayari laman web kami iaitu www.infaqmihrab.com. Okey Ustaz, saya rasa itu perkongsian yang sama-sama hari ini di hari Jumaat penghulu segala hari. Mudah-mudahan ramai dalam kalangan kita yang ingin melakukan amal jariah, dan bagi mereka boleh terus ke www.infaqmihrab.com untuk terus menyalurkan sumbangan anda. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Ustaz Iqbal Zain, penceramah dan wakil Pertubuhan Mihrab, untuk perkongsian yang mana saya kira dapat menambahkanlah juga ganjaran pahala kepada semua. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Dan jangan ke mana-mana, Malaysia Hari ini akan kembali lagi selepas ini bersama dengan rakan tugas Hanif Miswan untuk satu lagi tambahan ganjaran pahala di bulan yang mulia ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia Hari ini. Kita nak teruskan perkongsian sekali lagi ini berkaitan dengan sumbangan kain kafan kepada yang memerlukan. Untuk itu kita nak tampilkan sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Hanafiah Malik, pendakwah selebriti dan juga jurucakap berkenaan dengan kempen ini. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Ya, Alhamdulillah. Selamat Raya Ustaz. Semoga sihat juga. Mungkin kita nak kongsikan Ustaz berkenaan dengan kempen sumbangan kain kafan ini. Silakan. Alhamdulillah. Yang pertama, kita hari ini dengar kisah orang mati. Kita dengar kawan kita mati, kita dengar saudara mara kita mati. Hari ini kita tengok orang mati. Esok lusa mungkin kita yang akan mati. Hari ini kita uruskan jenazah orang meninggal dunia.
esok lusa mungkin kita yang meninggal dunia. Jom pujuk hati kita dalam bulan yang mulia ni, bulan Syawal, untuk menzahirkan sifat takwa. Takwa ni apa dia? Cinta. Ciri cinta ada 3 T. Takut tapi taat. Dan kemudiannya, ciri orang bertakwa. Orang yang bertakwa ada 3 P, 1 B. P yang pertama, pemurah. P yang kedua, iaitu penyabar. P yang ketiga adalah seorang yang pemaaf. Yang terakhir, suka melakukan kebaikan. Jom bersama Pertubuhan Sukarelawan Adiniah untuk menzahirkan sifat takwa. Iaitu apa? Tak lain dan tak bukan mereka yang suka bersedekah waktu susah ataupun senang. Mereka yang mampu menahan marah. Mereka yang suka memaafkan orang lain dan suka melakukan kebaikan. Rebut peluang ni dengan kempen infak kain kapan. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, saya ingin kisahkan satu kisah. Baru-baru ni sahabat saya meninggal dunia ketika menjadi imam. Ketika solat asar pada hari Jumaat, dia jadi imam, dia solat asar, dan ketika sujud Allah Ta'ala jemputnya, dia bertemu dengan Allah. Dia meninggal dunia menghembuskan nafas terakhir ketika sujud dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita tanya apa kelebihan dia sehingga Allah memuliakan sampai tahap macam tu, jawapan dia, keluarga dia jawab, mereka ni, dia ni imam suka bersedekah. Ini ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Dan ingat, wahan ni apa dia? Penyakit. Akhir zaman, takutkan mati dan cintakan dunia. Bagaimana kita nak buang perasaan cintakan dunia ini berlebihan? Melalui sedekah dan mengingati mati. Kempen infak kain kapan daripada Pertubuhan Sukarelawan Adiniah ingin membantu seramai mungkin orang-orang yang susah di luar sana. Jangan ingat semua orang senang macam kita. Ada di kalangan mereka sangat susah. Sehingga bila ada kematian dalam keluarga, mati anak, mati suami, mati isteri, mati ibu dan ayah, mereka tak tahu macam mana nak menguruskan. Kita sedia maklum, kos pengurusan jenazah pada hari ini sangat mahal. Jom pujuk hati kita, dapatlah tak banyak, sedikit kita sumbangkan untuk Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Apa Pertubuhan Sukarelawan Adiniah ni? Dia ditubuhkan pada tahun 1985, dah bantu 10,000 orang yang berada dalam keadaan kesusahan waktu PKP dulu. Dalam dan luar negara kita banyak kempen untuk membantu mereka fakir miskin. Dalam masa yang sama juga, kita Allahu Akbar. Baru-baru ni saya dapat pergi ke 2 buah masjid dan menyerahkan sumbangan kain kapan yang telah tuan-tuan infakkan untuk masjid tersebut menguruskan jenazah dengan segera. Bila mati anak Adam dan harta si mati ni tak mampu untuk menyebabkan dia diuruskan jenazah dia, maka tanggungjawab bagi orang kaya dan juga dermawan untuk bantu mereka, tuan-tuan dan perempuan. Jadi ini adalah dasar sifat tolong-menolong antara sesama Islam. Dan satu tuntutan dalam Islam, bila matinya Adam, kita kena urus jenazah dia dengan segera. Set kain kapan yang kami ada Adiniah ni paling lengkap. Dan paling lengkap ini tuan-tuan, daripada kain kapannya, talinya, tak payah nak gunting dah, kita nak cepat. Kita ada kapur barus, kita ada apa semua. 20 item lengkap. Jadi bila ada kematian, kita dapat lepas mandi, kita boleh kapankan dengan segera. Dan akhirnya tuan-tuan, kita dapat melaksanakan syariat Islam, iaitu menyegerakan penggebumian pengurusan jenazah tersebut. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, jangan tunggu lama-lama. Infakkan sedikit sebahagian daripada pendapatan dan sedekah kita pada hari Jumaat ini, infakkan sedikit untuk Pertubuhan Sukarelawan Adiniah untuk dalam kempen infak kain kapan. Tuan-tuan boleh tengok dekat laman web. Tuan-tuan boleh tengok juga nombor akaun ada di nombor telefon pun ada. Tuan-tuan boleh screenshot ataupun tangkap gambar, kemudian sedekah. Ingat, sedekah pada hari Jumaat, pahalanya umpama bersedekah dalam bulan Ramadan. Jangan lepaskan peluang ni, tuan-tuan. Saya nak tutup dengan satu kisah. Kisah dia gini, saya pernah berada dalam keadaan kesusahan. Masa tu anak saya sakit di hospital dan kemudiannya anak saya meninggal dunia. Ketika saya jaga anak saya di hospital selama sebulan,
Allahu Akbar. Saya dibuang kerja. Dah jatuh ditimpa tangga, duit tak ada. Tetapi tuan-tuan, alhamdulillah ada hamba Allah yang memudahkan urusan pengebumian anak saya. Rebut peluang ni tuan-tuan, hari ini adalah hari mereka, esok lusa insya-Allah Allah akan bantu kita. Saya doakan semua penyumbang dikurniakan rezeki yang melimpah ruah untuk terus berdakwah dan juga beramal soleh, dan kemudian dikurniakan syurga yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Ustaz, terima kasih banyak atas perkongsian ini. Ini satu kempen yang sangat mulia, sumbangan kain kafan kepada yang memerlukan, satu set Ustaz ya. Dan semoga ini terus diberkati dan berjaya untuk mendapatkan sumbangan lebih ramai. Ustaz jaga diri ya. Baik, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Ustaz Hanafiah Malik. Okey, kita nak teruskan perkongsian dan kita nak bersama dengan Rina di sana. Silakan Rina. Okey, ini perkabaran yang saya rasa boleh memberi semangat juga untuk rakyat Malaysia. Ucapan tahniah daripada Menteri Kesihatan kita berkenaan dengan tingkah laku rakyat Malaysia sepanjang sambutan Aidilfitri hari itu. Sebenarnya ramai yang menjangkakan bahawa Aidilfitri ini kes confirm meningkat mendadak. Akan meletuplah macam biasalah. Kita takut tu kan. Tapi sebenarnya alhamdulillah masih lagi dalam keadaan terkawal. Ini kerana rakyat Malaysia mempunyai orang kata disiplin yang tinggi, mematuhi setiap SOP yang telah pun ditetapkan, dan pastinya juga saya percaya Hanif ini kerana juga faktor vaksinasi. Betul, dan pengalaman kita pun hidup dengan COVID ni kan dah 2 tahun dan itu dijangkakan kes harian semakin menurun dan juga berada dalam tahap yang tidak membimbangkan lah. Okey. Itu segalanya pada hari ini. Terima kasih banyak kerana terus bersama dengan kami. Macam kita cakap tadi, peminat-peminat roti sila hadir pada hari Isnin nanti. Sila hadir ya, betul. Kita nak bawakan sedapnya roti. Semua jenis roti kita nak bicarakan dan terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. Untuk itu pada minggu ini saya Hanif Yusof dan juga Hazrina senyum selalu. Assalamualaikum. Bye.